dan mereka melihat kebatilan UMNO itu satu realiti, satu perkara yang tak mungkin diubah. Apa yang kita lakukan adalah menunaikan hasrat rakyat. Apa yang berlaku pada hari ini pernah berlaku pada generasi dulu. Di setiap kezaliman yang dilakukan, dia ada kesannya, tetapi dia tak akan bertahan selama-lamanya, karena fitrah dia akan membenarkan kezaliman itu berterusan. Ini hakikat, dan ini digambarkan oleh Al-Quran. Allah bertanya, "Ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijal wal nisa' wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira." Kenapa kamu tidak berperang dengan Allah? Sedangkan golongan mustad'afin, golongan lemah, lelaki dan perempuan tanpa kira agama, dan kanak-kanak yang berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, keluarlah kami dari negeri ini yang ahlinya zalim, pemimpinnya zalim. Maka engkau jadilah kami sebagai bantu dan beri pertolongan kepada kami." Atas dasar inilah kita berjuang mempertahankan kebenaran, memerangi kezaliman. Kita telah diberi kuasa, kepercayaan oleh rakyat kepada kita untuk menghancur kezaliman yang ada. Maka berkewajiban kita semua, kerajaan dan rakyat, mesti terus berganding bahu untuk menegakkan keadilan demi sejahtera seluruh rakyat. Inilah hasrat kita dan inilah yang ditakuti. Dulu tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik tabir. Hari ini bila kita merintah, kita tahu bagaimana ditegakkan oleh Yang Berhormat Datuk Hassan Ali di Selangor. Sama juga apa yang berlaku di Kedah. Saya masuk pejabat Menteri Besar pada 10 hari bulan Mac, 2 hari selepas menang pilihan raya, terus menjadi Menteri Besar Kedah. Saya masuk ke pejabat, cukup besar pejabat saya. Semuanya terang benderang. Biru BN tak ada dalam bilik saya. Pegawai buang cepat. Terang sungguh. Mari semua terang. Meja tak ada apa. Mari tak ada apa. Rahsia tak ada apa. Yang ada 3 telefon, 1 laptop. Mungkin telefon tak sempat nak buka, bawa keluar, Allah Alam lah. Itulah dia. Itulah hasil peninggalan. Dan pada hari pilihan raya, dalam pukul 4 lebih kurang, kita mendapat maklumat proses pemindahan pal-pal berlaku dengan lancarnya di Dewan, di pejabat Wisma Darul Aman Negeri Kedah. Tapi orang kita tak sanggup nak bertahan karena kita belum pasti sama ada kita akan memerintah ataupun tidak. Perkara ini hanya berlaku pada pukul 6 petang, beribu-ribu orang Kedah pergi Lengkong, Kepung, Wisma Darul Aman supaya pal-pal tadi tak dikeluarkan. Inilah susah. Saya ni anak orang Bamenang. Saya pernah belah Kebau. Kebau ni tuan-tuan. Kebau ni tuan-tuan, bila dia masuk dalam bendang padi kita, kita halau dia keluar. Sambil keluar tu dia makan lagi padi tu. Mana yang menor pun. Patutnya bila ada lagi, dia angkat kepala ada. Sambil lagi, sambil duduk makan. Begitulah dia buat kerja. Jadi bila hal seperti ini, sekarang sampai peringkat kita mengenal pasti tentang perkara-perkara penyelewengan yang berlaku. Di Kedah sekarang ini, kalau di Perak diterangkan tadi bahawa mereka terus mengisytiharkan semua tender terbuka. Bagus. Apa beza negotiate tender dengan open tender? 1 ekar dalam kajian kami, apa yang kami jumpa sekarang sebagai contoh. Negotiate tender balak ni, 1 ekar RM500. Tetapi bila open tender, 1 ekar RM18,000. 1 ekar mereka menggelapkan wang rakyat
17,500 ringgit hilang pada tabung negeri. Terus kita umumkan, dibekukan semua proses tender, pembalakan, sehingga satu masa yang akan diumumkan, dan kita buat polisi, tidak ada tender, tidak ada balak boleh dipotong, mereka melalui open tender. Ini yang berjalan sekarang. Cukup cekap. Memang dia cekap bersih sungguh bersih habis hutan. Untuk makluman tuan-tuan, penyelewengan yang berlaku, sebagai contoh, untuk tahun ini Kedah dia tak macam Kelantan, macam Perak hutan dia banyak. Kita hanya membenarkan 2,800 ekar dipotong sehingga akhir tahun ini. Tetapi dalam masa 2 bulan, bulan Januari, Februari, kalau kita masuk saja menjadi kerajaan, hanya tinggal 700 ekar kawasan balak. 2,000 ekar lebih telah pun dikeluarkan negotiate tender kepada kawan-kawan dan kroni-kroni semasa nak menghadapi pilihan raya. Inilah suasana yang sedang berada. Inilah suasana yang sedang berlaku dalam negeri kita. Jadi sekarang ini tuan-tuan, bila kita dah menang, patutnya mereka gentleman. Maka datang menyerahkan kepada kita segala file-file sebagai token penyerahan kuasa, tapi ini tidak berlaku. Dia lari terus, hilang ruyup entah ke mana. Tak tahu entah ke mana. Sebaliknya, agensi-agensi yang menjadi barut Parti Nasional, termasuk sebagian media massa, telah membuat berbagai-bagai propaganda untuk menghilangkan keyakinan rakyat kepada kerajaan baru. Suka saya katakan di sini, selepas kita menang, kerajaan Kedah terus membuat satu kenyataan terbuka. Projek ZP, mungkin orang kata Kedah tentang, opos tentang pembangunan. ZP, Zone Industri Petroleum yang dibuat di atas kawasan tanah sawah seluas 3,000 ekar. Tanah yang baik kelas A. Kedah adalah negeri jagung padi yang membekalkan beras negara 53% beras negara dari Kedah. Semasa kita membangkang, kita tidak mahu industri dibuat di atas tapak sawah. Karena kita bimbang tentang beras negara. Selain daripada sumber ekonomi orang kampung, dipanggil food security. Simpanan beras negara tak cukup. Mereka tak kisah kalau pertanian tak boleh untung banyak bagi mereka. Maka bawa industri tak menghormati orang kampung. Rakyat dipindahkan, masjid dikubur 2-3 biji akan dirobohkan, kubur digali, orang kampung dipindah. Tambah 1,000 ekar lagi jadi 4,000 ekar untuk penempatan tuan-tuan tanah. Kita kena buat di lain. Pelabur bawa 53 bilion. Akhirnya bila kita menang, kita isytihar dalam masa 2 hari kita menang. Kita isytihar batal projek ni. Oleh kerana pelabur ni telah memulakan